Alhamdulillah tajuk yang Dr. Faisal bagi kat saya tu memang sangat menarik lah. Mula tu saya fikir juga macam mana nak cari 10 cara kan mengenali diri ni. Apa nak cerita kan. Tapi disebabkan tajuk tu sangat menarik. Jadi saya pun berusaha lah untuk mencari dalam ruang masa yang kita ada dalam 1 jam ni. Saya cuba share sedikit pengetahuan saya, sedikit pengalaman saya. Tapi kita santai-santai je pagi Sabtu ni kan. Alhamdulillah semua orang sihat ya. Alhamdulillah mudah-mudahan fasa PKP dah berlalu. Ada tu yang dah pun mula bekerja, ada yang work from home. Dan hari ni hujung minggu mungkin banyak yang ada agenda keluar kan sebab dulu kita dah 3 bulan duduk dekat rumah. Jadi mungkin sekarang ni lah masa kita untuk bersama keluarga. Ada yang balik kampung kan. Jadi dalam apa keadaan sekalipun saya doakan mudah-mudahan semua dalam rahmat dan kasih sayang Allah, semua dalam kebahagiaan. Baik, saya nak kongsi hari ni 10 cara Mbak kata Dr. Faisal ni 10 cara nak mengenali diri. Sebenarnya banyak cara, beratus-ratus cara. Tapi saya cuma kongsi 10 je hari ni dulu ya. Okay, saya akan mulakan dengan bagaimana kita nak kenal diri kita ya melalui beberapa cara. Okay, cara pertama dan kedua kita akan mula dengan minda kita dulu. Sebab anugerah Allah ya, minda ni bermakna Allah anugerahkan kita akal fikiran. Kan? Allah anugerahkan kita akal fikiran yang baik. Jadi otak ataupun akal adalah anugerah yang sangat bermakna dalam hidup kita. Kalau Allah tarik anugerah tu, kita dah tak boleh jadi orang yang baik. Kita dah jadi orang yang gila, orang yang tak normal. Dan kita pun tahu anugerah akal ni Allah berikan macam-macam kategori. Ada orang tu memang dilahirkan memang genius. Ya Allah anugerahkan dia akal fikiran yang memang cerdas, yang memang bijaksana. Ada yang Allah bagi akal fikiran dia biasa-biasa je kan. Ini yang ada yang selalu dapat masuk universiti, ada yang tak berapa dapat masuk universiti, ada yang tak masuk universiti pun tapi Allah bagikan dia anugerah kebijaksanaan dari segi menguruskan hal-hal yang lain kan, seperti menguruskan bisnes. Baik, kemudian pertama sekali kita nak tengok minda. So yang ketiga dengan keempat nanti kita akan tengok sekejap ya. Saya rasa kena boleh nak share screen tu jap. Sekejap ya. Present screen. Nanti boleh nampak sikit kan. Start broadcast. Sekejap ya. Baik. Saya harap yang lain tu akan dapat tengoklah dekat skrin. Okey. Kat sini kita akan mula dengan cara 1 dan 2. Di mana kita nak tengok minda positif versus minda negatif. Dan kita nak tengok cara 3 dan 4, gemuk versus kurus. Ni menarik juga ni kan, gemuk versus kurus ni. Dan yang ke-5 dan ke-6, narsis versus humble. 7 dan 8, jiwa tenang versus jiwa kacau. Dan 9 dan 10, syukur versus keluhan. Okay. Ada nampak ke yang lain tu? Baik, kalau kita tengok tadi, sekejap saya nak patah balik semula. Okey. Sebab kan bila kita share screen ni kan, kita tak nampak dah tahu peserta-peserta kat sana tu. Jadi harap you all boleh bagi. Okey, nampak Ustazah bagus. Ada respon tu saya suka lah. Nampaklah ada interaksi sikit kan. Okey, kejap. Baik, kita tengok balik yang ini ya. Okey, kita ready ya. Okey, pertama sekali minda positif versus minda negatif. Dalam hidup kita ni, kalau kita nak kenal diri kita, kita nak tengok minda kita dulu. Allah dah anugerahkan kita akal fikiran yang pandai, yang bijaksana kan. Kita nak tengok kita macam mana kita manfaatkan minda kita. Antara minda kita ni, kita boleh tengok ya, minda negatif, minda positif. Kita tengok kita yang mana satu. Kalau kita sebelah kiri ni, ya,
Kita akan cakap macam ni, apalah PKP ni terseksa betul, duduk rumah boring sangat. Itu minda negatif. Agaknya kalau kita tukar kepada minda positif, kita cakap macam ni, Alhamdulillah PKP ni bagi aku banyak masa bersama keluarga. Itu minda positif. Kalau kita banyak dekat sebelah kiri tu, kita ni seorang yang bukan berfikiran positif, tapi kita banyak berfikiran negatif. Tengok lagi minda negatif. Macam mana orang minda negatif fikir? Dia kata, apalah COVID-19 ni, susah kau orang je. Semua benda kena buat online dah lah. Aku tak pandai sangat, penat lah. Banyak benda nak kena buat. Ini orang minda negatif. Semua benda yang berlaku dalam kehidupan dia pandang dengan pandangan yang negatif. So dia tak fikir benda tu adalah benda yang sebenarnya beri manfaat. Cuba tengok macam mana orang minda positif. Dia kata gini, Alhamdulillah banyak Allah nak ajar masa COVID-19 ni. Aku lebih celik IT. Ya. Okay, ini pun memang berlaku lah dalam konteks saya sebagai seorang pensyarah di UKM kan. Mula-mula masa nak buat kelas online macam-macam try kan. Kejap-kejap guna Zoom. Kejap-kejap guna Google Meet. Kejap-kejap guna Microsoft Teams. Lepas tu nak kena buat QR code. Banyak benda nak belajar dalam seminggu ke 2 minggu yang pertama tu macam all out lah menghadap komputer nak godek sana godek ni. Memang dia agak susah. Tapi bagi orang minda negatif, dia kata tak payahlah ni semua menyusahkan saja. Tapi bagi orang minda positif, dia kata tak apa, susah dulu nanti senang kemudian. Dia bersabar dan dia cuba buat yang terbaik. Cuba tengok lagi orang minda negatif dia fikir macam mana. Penat orang perempuan lah ni selalunya ni kan. Penat betul lah masak masa PKP ni. Masak lama, kejap je dah habis. Kadang orang perempuan masak sampai 2 jam kan. Tapi 10 minit je habis semua kan. Ni adalah orang perempuan yang dengar tu senyum-senyum sendiri lah ni. Kan kena pada diri dia kan. Okay, tapi bagi orang yang minda positif dia cakap macam ni. Alhamdulillah. Masa PKP ni aku masak benda baru. Sebab dulu kan tak pernah ada masa, jarang ada masa. So masa PKP ni saya pasti ramai ibu-ibu kat luar sana tu yang kadang buat kek tak pernah buat kek sebelum ni. Selalu beli je. Tapi masa PKP kita tak boleh nak keluar. Kita tak boleh nak beli. Semua kedai tutup. Semua apa yang kita nak makan kita kena masak sendiri. Orang minda positif dia kata tak apa. Alhamdulillah masa PKP ni aku masak banyak benda baru. Ni tambah kemahiran memasak ataupun boleh tambah koleksi resepi kat dapur. Okay. Cuba nampak kan? Okay. Ni cerita pasal masih kita cerita pasal minda ya. So kita kalau boleh kita nak minda kita sentiasa berminda positif. Kita kalau boleh kita tak mahu minda kita minda yang negatif. Kalau dalam counselling ada satu istilah yang dikatakan sebagai teori REBT ataupun Rational Emotive Behaviour Therapy. Saya nak share sikit lah, ini bidang saya ya dalam counselling. Kadang-kadang masalah manusia dalam kehidupan ini adalah disebabkan oleh minda dia je sebenarnya. Minda dia tu yang kaunselor cuba tukarkan daripada negative thinking kepada positive thinking. Dan dia banyak membantu klien-klien saya untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik. So di Malaysia, teori REBT ni banyak juga dipraktiskan lah oleh kaunselor-kaunselor di Malaysia sebab dia nampak praktikal, sebab dia banyak bermain dengan emosi, dia banyak bermain dengan fikiran. Minda tu yang paling utama sebab dia nak cuba atasi masalah pemikiran tidak rasional dalam kalangan klien. Okay. Banyak sebenarnya tahu pemikiran yang tak rasional ni yang menjadikan kita tak bahagia dan kadang-kadang kita menyeksa diri. Jom kita semak. Cuba semak kita semak kat sini. Okey, ni antara beberapa contoh pemikiran tidak rasional dalam teori rational emotive behavior therapy tadi tu. Okey, contoh kita tengok yang pertama. Saya mesti dikasihi dan diterima oleh semua orang. Saya rasa ramai orang yang berfikiran begini. Bila dia hidup kat dunia ni, dia kata aku nak semua orang kasih kat aku, semua orang terima aku, semua orang sayang kat aku. Tapi percayalah, ini pemikiran yang tidak rasional. Sebab tak semua orang suka kita, tak semua orang boleh terima kita. So kita kena menerima kenyataan bahawa dalam hidup kita ni, manalah semua orang nak suka kita kan. Tengok Nabi Muhammad sendiri pun betapa banyak musuh yang membencikan Nabi, yang menghalang dakwah yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So siapa yang ada fikiran begitu kena ubah. Tak apalah kalau ada beberapa orang tak suka aku terimalah. Inilah kenyataan hidup yang sementara. So kita kan berfikiran positif. So cuba tengok yang kedua.
Ini pun menyiksa diri sebenarnya. Saya mesti cekap, serba boleh dan berjaya dalam semua lapangan barulah menjadi insan berguna. Lah macam manalah kita nak cekap semua benda kan? Macam manalah kita nak serba boleh? Macam manalah kita nak berjaya dalam semua lapangan? Tak mungkin sebab kita bukan manusia yang sempurna. Kita ada kelemahan. Contoh cakap pasal cekap kan? Orang lelaki dengan orang perempuan, siapa lagi cekap bawa kereta? Oh, itu kalau bincang tu hangat tu. Ada orang kata perempuan lagi terror. Ada orang kata lelaki lagi terror. Cuba tengok siapa bawa bas. Cuba tengok siapa bawa kapal terbang. Tapi sekarang ni sama je kan. Orang lelaki pun boleh bawa kapal terbang. Orang perempuan pun ada juga yang boleh bawa kapal terbang. Tapi kalau kita nak cekap semua benda tak mungkin. Katakanlah kita advance dalam teknologi ataupun IT. Mungkin ada kelebihan kita kat situ tapi mungkin dia tak pandai masak. Kan? Mungkin orang tu dia pandai memasak tapi dia tak pandai pula menjahit. Contoh kalau perempuan lah. Kalau orang lelaki mungkin dia pandai IT tapi dia tak pandai pertukangan enjin kereta. Jadi mana boleh kita nak cekap dalam semua bidang, dalam semua lapangan. Kita pun tak boleh nak kata kita mesti berjaya dalam semua keadaan. Itu salah sebab dalam keadaan tertentu kita kena terima kegagalan. Okay. Pemikiran tidak rasional yang seterusnya. Ni pun bahaya ni. Kita menganggap sesetengah orang jahat, busuk hati. Mereka ni patut dihukum. Teruklah kan kalau kita fikir macam tu. Tengok orang je kita rasa orang tu jahat dengan kita. Ini benda negatif. Kita tak boleh fikir macam tu. Kalau betul-betul memang kita suspek dia tu perompak ke penjenayah tu okey. Tapi kalau orang kita tengok biasa-biasa je, kita takut nak dekati mereka. Itu pemikiran tidak rasional. So yang keempat, lebih mudah mengelak daripada menghadapi masalah. Ini banyak ramai orang apabila dia ada masalah dia nak elak. Malah lah aku nak fikir biarlah. Itu yang kadang-kadang dalam masalah keluarga misalnya, bila dia ambil pendekatan mengelak, lama-lama masalah tu menjadi semakin besar dan kemudian susah nak diatasi. Jadi kita kalau ada masalah jangan lari, berani hadapi dengan kekuatan dan pertolongan Allah. Okay, yang kelima, pemikiran tak rasional, seseorang patut merasa sedih. Kecewa sekiranya urusan yang dikendalikan tidak berjaya mengikut yang diinginkan. Ini selalu berlaku. Kadang-kadang kita nak masuk periksa, contohlah masa kita belajar dulu kan. Kita nak berjaya dapat 80 ke atas. Tapi kadang-kadang kita tak dapat apa yang kita inginkan. Patut kita sedih tapi kesedihan itu tidak bolehlah kita kekalkan berlama-lama sampai kita tak boleh bangun. Sebab hidup ni kan kita kena move on. Okay. Yang keenam, kegagalan seorang disebabkan faktor luar. Dia pun kita selalu menganggapkan kita ni gagal sebab orang lain. Kita tak berupaya untuk mengatasinya sendiri. Kerana kita rasa, contohlah kalau kita buat sesuatu kan, katakanlah kita terpecah pegang pinggan. Akhirnya pinggan tu terjatuh kat lantai. Berkecai lah pinggan tu. Kita kadang tu tak menyalahkan diri kita. Tapi kita menyalahkan orang yang membasuh pinggan tu tak berapa bersih. Sebabkan dia basuh tak bersih, pinggan tu licin, akhirnya pinggan tu terjatuh. Itu kadang-kadang kita selalu tak menganggap kegagalan tu kadang sebab faktor kita. Tapi disebabkan menyalahkan orang lain. Okey. Kita tengok lagi seterusnya. Okey, stoplah sekejap. Cuba tengok pula siapa ada yang masuk ke tak lagi ni dalam. Okey, kita pergi balik kat sini. Okey, ada 17 orang tak ada tambah-tambah orang ni. Yang lain semua okey ke? Anan Nur ada, Aubidullah ada, ni Linda Awang, Mavis, Mujahid, Naziah, Sofia. Seorang lagi nak masuk. Just tengok sikit komen. Nanti dia akan share. Dr. Salasya bagi kelas saya akan sharekan slide Dr. Faisal. Okey, bagus juga kalau Dr. Faisal tolong share, saya boleh nampak siapa yang interaksi kan. Okey, kita pergi seterusnya Macam mana ni pendengar-pendengar, are you happy? Kadang-kadang kan bila kita cerita pasal benda-benda ni, kadang-kadang memang kita nampak kita nampak bahawa dalam hidup kita ni kadang-kadang kan banyak pemikiran tak rasional ni dalam hidup kita tau. Saya lah bila saya belajar counselling, bila saya belajar psikologi kan,
sebenarnya banyak mengubah kehidupan saya juga sebenarnya. Kadang-kadang kita tak perasan ya, pemikiran yang negatif ni kadang-kadang ada dalam fikiran kita. Tapi sekarang saya cubalah buang sikit-sikit fikiran negatif itu tertukar dengan pemikiran positif. So, kita sambung lagi ya, pemikiran tak rasional berdasarkan kepada REBT. Okey, kalau ikut teori rasional REBT ni, dia kata masa lampau menjadi penentu masa kini. Dia pun salah juga. Mana boleh. Masa lampau adalah masa lampau. Masa sekarang adalah masa sekarang. Kan ada orang yang selalu kata, aku ni jadi macam ni, gagal hidup ni sebab dulu-dulu aku malah belajar. Tapi tak semestinya. Kita tengok ramai orang dalam dunia ni, kalau kita tengok kan, saya jumpa seorang yang berjaya tau. Masa tu dia SPM dia ambil peperiksaan SPM dia 2 kali. Yang pertama dia gagal, dia ambil paper kedua tapi sekarang dia dah jadi doktor. Dia jadi doktor falsafah dah. Dah jadi orang hebat dah dekat sebuah institusi. So kita tak boleh kata masa lampau tu adalah, kegagalan masa lampau tu akan menggambarkan kepada kegagalan kita pada masa kini. Okay. Seterusnya, perkara berbahaya dan menakutkan perlu diambil berat. Kita harus sentiasa berwaspada. Boleh berwaspada, contoh COVID. Kita boleh berwaspada, tapi tak adalah sampai sentiasa berwaspada sampai kita tak boleh nak pergi pejabat, sampai tak boleh nak jumpa orang. Dan kita ada langkah-langkah penjagaan. Kita boleh cuci tangan kan, kita boleh pakai mask, macam-macam kaedah-kaedah tu. Boleh berwaspada tapi jangan over. Okey. Kemudian yang ke-9, pemikiran tak rasional juga. Saya harus bergantung kepada orang lain. Pun tak boleh. Ini pemikiran negatif. Kita tak boleh gantung orang. Kita kena usaha kita sendiri. Kita kena buat. Sometimes tu sesekali kita memerlukan orang, tak apa. Okay, seterusnya kita harus merasa terganggu dan terharu oleh masalah orang lain. Ini kan kalau jadi kaunselor memang teruk. Kalau hari-hari saya terganggu dengan masalah orang, tentulah hidup saya tak bahagia kan. Tahu je lah klien datang macam-macam isu kan, macam-macam kisah di sebalik tu. Ada yang masalah rumah tangga lah, ada yang masalah kena dera lah, ada masalah kena tinggal, masalah di kecurangan, penzinaan, macam-macam kes. Kalaulah saya bawa masuk masalah dia orang di dalam hidup saya tak akan jadi manusia yang bahagia. Mungkin bermain-main dalam fikiran. Sebab tu as a counselor kan, bila kita ada masalah, kalau kita ada orang bila ada orang yang menghadapi masalah cerita dengan kita, as a counselor kita ada buku rekod. So kita catatkan, selepas sesi kita catat dan kita tutup, kita masuk dalam file. Begitu jugalah masalah dia tu kita masukkan dalam file tu, kemas-kemas. Kita tak boleh fikir dah. Kita hanya fikir semasa kita berhadapan dengan klien kita. Okey, itu saya nak cerita pasal, masih lagi minda ya, sahabat-sahabat. Para pendengar, kita masih lagi pasal minda positif versus minda negatif. So REBT punya teori dia banyak cerita tentang negative thinking. Tapi saya nak kongsi juga satu teori dalam psikologi counselling tentang transactional analysis theory. Transactional analysis theory ni sebenarnya dia dari barat tau. Tapi maknanya ilmu daripada barat ni tak semestinya kita tak boleh terima. Nanti saya akan ulas juga dari perspektif Islam. Saya nak kongsi dulu sebab kita banyak tahu banyak pasal Islam juga kan. Tapi kadang kita tak berapa tahu. Jadi saya nak sharekan tentang teori transactional analysis theory ni. Transactional analysis theory ni tentang posisi hidup kita. Ada 4 posisi hidup tahu sebenarnya. Okay, kalau posisi yang pertama dia kata I am okay, you are okay. Bila dia menganggap diri dia okey, dia juga menganggap orang lain okey. Ini minda positive thinking. Dia kata hari ni okey, hari ni aku cantik, hari ni aku ceria. Hari ni suami aku pun ceria, suami aku pun baik. Okey. Hari ni aku bahagia, anak aku pun bahagia. Hari ni saya happy, Dr. Faisal pun happy. Contohlah kan. Ataupun siapa tadi, Nazirah ya. Linda kata, Linda. Hari ni saya happy, Linda Awang pun happy. Contohlah kan. Okey. Kemudian posisi hidup yang kedua kalau ikut transactional analysis ni dia kata I am okay, you are not okay. Saya okay, awak tak okay. Okay. Nur Naziriah Nur Naziriah komen kat situ. Okay Nur Naziriah, are you okay? Harap Nur Naziriah okay. Jadi kalau kita tengok I am okay, you are not okay. Ini negative thinking. Dia rasa diri dia bagus tapi dia rasa orang tak bagus. Ni tak okay. So posisi hidup yang ketiga I am not okay, you are okay. Dia pun tak okay juga. Dia rasa aku tak okeynya hari ni, kenapa ni? Tapi dia okay. So kita tak nak positif, negatif tu kita tak nak. Kalau boleh kita nak positif. Okay, yang keempat posisi hidup yang kedua I am not okay, you are not okay. Ni paling teruk kalau dalam komunikasi rumah tangga kan. Saya tak okay.
dia pun tak okey. So dua-dua tak okey. So apa jadi dekat rumah tangga kita, apa jadi dekat keluarga kita, apa jadi dekat rakan kerjaya kita, ni tak okey. So kalau transactional analysis teori ni dia ada 3 yang negatif, 1 je yang positif. So saya rasa kan dalam konteks ini minda, kita dah habis dah minda je, kita kena pujuk hati kita. Kita selalu belajar tenang, ya. Pujuk hati. Selalu kan kalau kita merajuk, kita nak orang pujuk kita. Tapi sekarang ni kalau hati kita sedih, siapa nak pujuk? Siapa nak pujuk kita? Kalau kita ada orang yang kita sayang, suami kita pujuk kita, okeylah. Tapi tak sepanjang masa orang nak pujuk kita. So kitalah yang kena pujuk hati kita sendiri. So pujuklah hati kita supaya tukarkan minda negatif itu kepada minda yang positif. Orang yang berfikiran positif, dia akan tahu setiap yang berlaku pasti ada hikmah dia. Dia tak akan menggelabah. Tak apalah COVID ni, walaupun aku tak boleh keluar, pasti ada hikmah. Sebenarnya banyak hikmah di sebalik COVID ni. Hikmah tu tak terkira banyaknya. Kalau saya pun pernah berkongsi dalam satu ceramah saya hari tu dengan masjid pun, saya dah kongsi khusus tentang banyak cerita tentang COVID ni, tentang keluarga, dan dalam Facebook pun saya dah ada cerita juga tentang kelebihan COVID ni merapatkan hubungan kekeluargaan antara kita. Baik, seterusnya. Kita dah cerita pasal minda positif. Jangan tunggu orang pujuk, Mai Faisal sendiri pujuk. Betul tu Dr. Faisal. Kita pujuk hati kita sendiri. Kan kita harapkan orang pujuk kita, kadang-kadang orang tak boleh nak pujuk kita. Kan kita harap-harap tu kita kecewa. Jadi kita pujuklah hati kita sendiri. Pujuk hati kita sendiri sebab kita yakin bila kita pujuk hati kita sendiri, Allah ada, Allah sangat mendengar apa yang kita rasai. Baik sahabat-sahabat, kita dah masuk yang ketiga dan keempat. Ini sensitif sikit tau. Fizikal kurus versus gemuk. Sensitif Setengah-setengah orang dia kata Masya Allah. Kalau cakap fizikal ni sensitif. Sangat sensitif. Yelah kadang-kadang kita fikir ada hikmah dia kan. Apa juga yang berlaku tu pasti ada hikmah dia. Okay. So, saya nak kongsi tentang dari segi psikologi. Dari segi psikologi kita ada 3 bentuk tubuh badan sebenarnya. Yang dikatakan sebagai endomorfi ataupun gemuk. Yang kedua mesomorfi. Mesomorfi ni sederhana. Yang ketiga ektomorfi, kurus. Okay, kalau dalam kajian psikologi, setiap orang yang dikatakan sebagai endomorfi tu gemuk, mesomorfi sederhana, ektomorfi tu kurus, semuanya dia ada ciri-ciri personality dia. Ini kita suka-suka je tau. Sebab dalam psikologi, mereka buat teori ni berasaskan kepada kajian. Tapi kalau kita tengok, tak semua betul. Tapi kita boleh macam saya katalah, kita suka-suka. Kadang-kadang dalam Facebook tu, saya ada juga kadang-kadang main-main kan dalam Facebook tu. Cerita pasal personality kita klik-klik nanti keluar. Kita ni seorang yang disayangi oleh ramai orang, kecantikan berapa persen. Ya. Kadang-kadang saya suka juga main, tapi bukanlah kita nak percaya 100%. Kita hanya suka-suka dan kadang-kadang ada manfaat juga daripada apa yang kita main-mainkan tu. Okay, kita kongsi endomorfi. Endomorfi ni orang yang fizikal dia bulat, gemuk, berat badan dia cepat naik. Walaupun dia makan sikit je. Ni stres tu. Dia makan tak banyak tapi dia tetap juga naik badan dia kan. Kandungan lemak dia tinggi. Sebab apa dia tak boleh nak kurus? Sebab metabolisme dia rendah. Ya, metabolisme tubuh dia rendah. Dia hanya makan sikit tapi dia perlukan diet. Dia perlu diet yang kuat lah untuk dia kuruskan badan dia. Selalunya kalau kita tengok, orang yang berpersonality, mempunyai fizikal badan yang gemuk, ciri-ciri personality dia suka bergaul. Saya kadang-kadang saya pun percaya juga tau. Saya tengok orang yang berisi sikit badan dia ni, dia memang banyaknya happy go lucky. Saya tak tahulah. You all boleh komen lah nanti kat bawah tu kan. Saya perhatilah orang yang dia simple, dia let go, dia mudah, dia cepat mesra. Tapi satu je tak suka, dia kadang mudah tertidur. Bila tengah mesyuarat pun kadang-kadang dia tidur. Kan? Sebab dia tak cukup, dia kurang energi, dia cepat penat, dia naik tangga pun dia mengah-mengah kan. Tapi dia memang suka makan. Satu lagi dia mudah sangat tidur. Tapi itu nikmat juga kan. Siapa yang badan yang kecil. Okay. Kita sambung balik tentang ciri-ciri. Tadi kita cakap endomorfi. So ciri-ciri dia kalau salah, kalau ada yang terasa tu, saya minta maaf. Kita tak ada nak kata siapa-siapa. Kita cakap secara umum. Okay, mesomorfi pula orang sederhana. Orang sederhana ni dia ada postur badan cantik.
dia kadar metabolisme dia tinggi. Sebab tu dia makan banyak ke apa, dia tidak gemuk. Dia tak perlu risau lah dia nak jadi gemuk. Okay. Ciri-ciri personality orang mesomorphi ni, dia penampilan dia menarik. Yalah, dia sederhana kan, cantik lah. Tak gemuk, tak kurus. Okay. Tapi dia agresif. Dia suka riadah. Dia agresif lah. Dia suka, tapi ada satu ciri dia orang yang sederhana ni kadang dia tegas. Kalau macam orang yang gemuk tadi, dia tak berapa tegas. Dia relax, dia take it easy kan. Sebab dia nak hidup dia happy. Okay, orang yang kita kata mesomorphi tu dia bersemangat, orangnya cergas. Okay, kita tengok pula ektomorphi. Ektomorphi ni fizikal dia kurus. Kita pun tak nak lah kan kurus sangat kan, lemaknya sikit. Kadar metabolisme dia tinggi. Sebab tu dia makanlah 2 pinggan ke tapi dia tetap kurus macam tu. Kadang-kadang orang macam saya lah. Saya pun kadang-kadang jealous juga tengok orang yang makan banyak kan tapi dia tak gemuk. Kalau kita ni makan kena jaga. Kalau tak jaga je, kejap je naik. Tengoklah masa PKP ni pun, masa duduk kat rumah 2 bulan lebih kan, dekat nak 3 bulan hari tu, 2 bulan setengah lebih kurang, tengok tak ada kerja lain. Masak, makan sambil nak raikan anak-anak apa yang diorang nak makan kan. Tapi sebenarnya secara tak langsung badan kita pun cepat naik dah lah, tak exercise. Okay, orang yang kurus tadi, apa pula ciri-ciri dia? Dia selalunya tak suka bergaul, dia banyakkan introvert. Tapi tak semestinya betul. Ada juga orang kurus yang introvert. Ini kajian barat, psikologi kata gitu. Dia tak suka aktiviti fizikal. Orang kurus juga lebih sensitif dan dia kurang bersikap terbuka. Kalau macam orang Okay, kalau kita tengok Naziah ada tanya soalan apa boleh kita nak buat supaya sentiasa positif Okay, nanti dulu kan Naziah, kita simpan kepada soalan hujung nanti Okay, nanti ingatkan saya Naziah. Alright. Bagus. Okay, kita tengok pula orang yang kurus tadi, orang yang gemuk, orang yang sederhana. So sebenarnya, kita kan kalau orang cakap pasal tubuh badan kita, boleh tak kita tukar? Boleh tak kita kalau kita kata orang cakap pasal gemuk ni, kita rasa sensitif sangat. Kita rasa macam nak kecil hati sangat. Cuba kita tukar kepada minda positif. Ya, saya pun kadang-kadang kalau balik kampung, dah lama tak balik kampung, mak mutu saya kata, kau dah macam gemuk Dia kata, wah. Sekali dengar tu macam stres juga. Tapi rupanya itulah faktor yang menyebabkan kita berusaha untuk kuruskan badan. Kalau kau ni kurus sangat lah kau ni kan. So apa yang kita perlu buat? Kita be positif. Orang komen kita sebab orang sayang kita. Sebab orang prihatin dekat kita. Kita tak perasan. Macam saya kan hari-hari jumpa Dr. Faisal kat office kan. Tapi saya bukan perasan sangat kalau dia gemuk ke, kalau dia kurus ke kan. Kalau dah lama tak jumpa tu baru kita perasan. Sebab tu kalau orang jarang atau dah 10 tahun tak jumpa kita, tiba jumpa kita. Kau dulu lain lah. Kau sekarang lain lah. So kita jangan sensitif. Kita terima sebagai positif. Kita tahu kan. Orang tegur kita sebab orang sayang kita. Dan orang nak kita jadi lebih cantik, lebih baik, lebih sihat. So dalam Islam, kita bukan kisah sangat sebenarnya kan. Kalau tadi kita tengok kalau orang yang kurus tu cubalah makan lebih sikit. Kalau orang yang gemuk cubalah kontrol kurangkan makan dan cuba juga bersenam dan sebagainya. Kita kena kenal diri kita ni. Ada orang yang tak kisah pun kan sebenarnya. Tak kisah orang nak kata apa tentang diri dia. Kita kena tahu kita ni dalam kategori mana. Sederhana ke, kurus ke, itu dari segi fizikal. So tapi dalam Islam kan sebenarnya Islam tak kisah pun orang tu gemuk ke, orang tu kurus ke, orang tu sederhana. Yang penting Allah kata inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Tak kisahlah kau berkulit putih ke, kau berkulit hitam ke, kau gemuk ke, orang kau kurus ke, tapi Allah pentingkan siapa yang paling bertakwa. Ada satu hadis pula yang diriwayatkan oleh Bukhari. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akram. Nabi ditanya, siapakah manusia yang paling mulia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akramuhum indallahi atqahum. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi kita janganlah sedih sangat dalam kita nak mengecilkan diri kita atau kita nak membesarkan sikit diri kita. Apa-apa pun kita buat kerana Allah. Yang penting kita kena jaga kebersihan, jaga penampilan diri. Walaupun kita mempunyai tubuh badan yang sederhana tapi bau busuk kan, bau macam-macam, tak bagus. Sebab Islam kata walaupun jaga kebersihan dan juga bersifat kemas, dan juga kita kena jaga kesihatan. Kesihatan itu yang lebih
penting. Baik sahabat-sahabat, kita pindah pula kepada cara 5 dan 6. Cara 5 dan 6 ni dia lebih banyak berkaitan dengan narcissistic versus humble. Okay, saya nak kongsi sikit tentang apa dia narcissistic. Okay, narcissistic ni banyak berlaku dalam hidup kita sebenarnya tapi kita tak perasan. Kita boleh check. Tadi kita dah check diri kita ni banyak minda positif ke banyak minda negatif. So kita makin kenal diri kita lah kan. Kita dah tahu dah kita berapa persen. Banyak sebelah, kalau contoh saya bagi tadi tu sebelah kanan dan sebelah kiri, kita boleh tengok sebelah mana paling banyak. Dari segi fizikal tu je tak ada banyak isu sangat lah kan. Cuma kita boleh cuba memperbaiki kepada lebih sihat. So sekarang ni kita nak tengok narcissistic versus humble. Narcissistic ni ialah kecenderungan seseorang itu dia kagum dengan diri dia sendiri. Secara berlebihan. Kalau sikit-sikit tak apa, dia berlebihan. Dia selalu anggap diri dia orang penting. Ya. Dia suka menarik perhatian orang. Ya. Dia inginkan dirinya selalu dikagumi. Ya. Dan dia selalu nak rasa diri dia paling hebat, paling baik. Ya. Dialah yang boleh capai sesuatu yang tak dicapai oleh orang lain. Okay, satu lagi kan, dalam satu dapatan saya lah bila saya duk baca-baca jurnal, ada yang mengatakan individu yang suka share tentang kehidupannya, sama ada melalui gambar ataupun rakaman video ataupun suka selfie, ini ciri-ciri orang narsisistik. Marah orang, ramai orang marah saya nanti ni kan bila saya cakap macam ni. Tapi ni saya tak cakap tau, ini sebenarnya saya baca daripada dapatan jurnal. Kenapa ya? Kau tengok, sikit-sikit dah selfie. Sikit-sikit nak selfie. Kat dapur selfie, dah masak tunjuk kan. Lepas tu buat rakaman lagi. Saya pernah terbuka satu video yang viral juga kot saya rasa. Mungkin ada juga yang perasan lah tentang video ni. Ada seorang manusia ni, dia suka tunjuk baju apa dia pakai. Saya cakap lagi, baju ni beli kat mana? Harga ni sampai berapa ribu ni. Lepas tu kan dalam masa yang sama jiran sebelah dia kena buang kerja, tak ada pekerjaan, hanya makan lauk nasi dengan telur kicap je. So kita kadang tak perasan bila kita bercakap tentang orang kan, kita tunjuk diri kita sebenarnya, kita kadang menggurus perasaan orang lain. Kita menunjuk apa yang kita ada, kita lupa kat sebelah sana tu banyak orang yang tak ada. Okey jadi kat situnya saya nak ingatkan kita walaupun kita ada selfie tapi berpada-pada. Jangan sepanjang masa kita nak selfie. Jangan setiap pergerakan hidup kita nak bagi tahu orang kan. Cuba kita balik kepada dakwah. Contohnya kalau kita katakanlah kita nak tunjuk kita baca Quran kan. Tapi kita share lah apa yang kita baca. Ayat apa intipati daripada ayat itu. Okay, jadi kat situ boleh kita kongsi. Bukan kita sekadar tunjuk aku baca Quran. Kita kena ubah kita kena ubah cara kita. So ciri-ciri orang narsisistik ni, dia suka sangat menunjuk-nunjuk dan dia pasti apa yang dia buat tu semua dia nak tunjuk diri dia hebat Dia suka kata diri dia lebih baik banding dengan orang lain. Lepas tu dia berbangga-bangga, dia kagum dengan diri dia kan. Kemudian dia selalu mengharapkan pujian orang lain. Ni yang tak baik ni. Bila dia dah tunjuk-tunjuk tu, kejap lagi dia tengok berapa ramai yang like. Lepas tu sekejap lagi dia tengok berapa ramai yang komen. Ini penyakit sebenarnya. Kita tak perasan kadang-kadang kan. Cuba ajar diri kita. Bila kita dah post satu benda tu, kita jangan tengok. Tinggal dulu. Tinggal dalam satu hari ke, tinggal dalam 1 jam, lepas kita tengok. Kita tengok komen pun baca bismillah dulu. Dah tengok komen baca bismillah dulu tengok. Mesti kalau orang puji-puji tu kita janganlah abaikan, kita abaikan je lah. Okay, kita abaikan. Tapi kita tengok komen yang lain, yang membina tu apa. Mungkin dia orang komen tu untuk lebih baik kita ataupun kadang dia doakan kita kan. So kita tengok baca bismillah dulu. Kita nanti takut kita riak, kita sombong, kita rasa diri kita hebat kan. Jadi kita kena tukarlah persepsi kita. Sebenarnya sahabat-sahabat semua, orang narsisistik ni batak like memang betul. Sebab memang kita kadang-kadang kalau orang komen kita, orang like kita sampai berpuluh ribu kan, wah kita rasa hebatnya kita kan. Tapi sebenarnya Allah yang gerakkan hati mereka untuk like apa yang kita dah buat. Jadi kita tengok orang yang narsisistik ni sebenarnya orang tu miskin jiwa. Kenapa orang tu miskin jiwa? Sebab dia memerlukan orang lain untuk mengkayakan jiwa dia. Jiwa dia miskin, dia rasa kesunyian. Dia rasa dia tak cukup pujian, dia nakkan perhatian. Sebab orang narsisistik sebenarnya orang tu perlukan perhatian dan dia tak cukup perhatian.
Jadi janganlah kita masuk kategori tu. Kadang-kadang kita minta perhatian orang luar yang ramai dekat luar sana, tapi kita tak dapatkan perhatian pada orang sebelah kita. Orang yang kita sayang, suami kita, isteri kita, anak-anak kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita. Kita duduk sibuk sangat dengan orang-orang yang kat luar sana tu. Yang memuji kita, yang menyanjung kita. So apa yang kita dapat sebenarnya? Kita bukan hidup hari-hari dengan mereka. Tapi kita hari-hari hidup dengan keluarga kita. Betul tak? Jadi sebab tu orang narsisistik ni orang miskin jiwa. Jiwa dia miskin sebab dia akan kaya dengan, dia rasa dia akan selesa, dia akan bahagia bila orang puji dia, bila orang beri perhatian dia, bila orang sanjung dia. So janganlah kita jadi macam tu. Kita kena jadi orang yang humble. Sebab tadi narsisistik versus humble tu jadi orang yang bertawaduk. Orang tawaduk ni dia tak pernah tonjolkan diri dia terhadap teman sebaya. Dia tak pernah nak kata aku ni lebih baik daripada kau. Dia akan bergaul dengan semua orang. Tak kira orang miskin ke orang kaya, dia tak pilih-pilih. Orang tu berpangkat ke tak berpangkat, dia kisah apa. Tapi yang penting dia jaga je hubungan dia dengan orang. Dia juga boleh duduk bersama dengan orang-orang yang tak setaraf dengan dia. Kalaupun dikatakanlah dia orang kaya. Tapi dia boleh je duduk dengan orang miskin. Dia tak geli-geli nak masuk rumah orang miskin yang kotor kan, contohlah. Okay. Dia tak memakai pakaian yang menunjukkan kesombongan. Ini memang kalau ikut kaedah orang tasawuf, memang dia sangat jaga tentang perkara ini. Orang yang tawaduk, dia cakap sopan santun. Orang yang narsisistik, dia selalu cakap pasal aku. Tapi orang yang tawaduk, dia akan cakap kita, kami. Dia tak sangat cakap keakuan tu, egocentrik tu. Kan? Okay, Siti Naziah kata kadang-kadang, macam mana tadi? Siti Naziah kata kadang-kadang bila kita share je bab-bab agama, seolah-olah kita nak tunjuk-tunjuk kita ni baik. Dan kita ni masih belajar juga apa pendapat Ustazah. Sebenarnya Naziah ni lah cabaran. Saya pernah Naziah, saya nak share satu benda kebaikan dalam satu grup. Nah, dalam grup tu cuma kita cakap macam tazkirah biasa. Sama-samalah kita berusaha memperbaiki diri kita, bercakap, menjaga lidah dan sebagainya. Dalam masa yang sama, tak lama lepas tu, ada orang komen, balas balik. Dia kata, kalau nak nasihatkan orang, tengok-tengoklah diri sendiri. Contoh kan? Jadi kita pun rasa, kita salah ke kita nak share? Kita nak berkongsi ilmu je ni. Kita tak tuju pada siapa-siapa. Kita nak kuat. Biasanya, macam saya lah, kita kan, Nazia kan, bila kita nak nak menyampaikan dakwah, kita kena fikir gini. Tak kisahlah orang nak terima ke tidak. Tak kisahlah orang nak kata kita ni baik ke tidak. Tapi tanggungjawab kita ialah berdakwah. Kita tak boleh nak tunggu diri kita sempurna. Baru kita boleh berdakwah. Jadi kita anggap itu sebagai cabaran. Kalau Nabi lagi lah kena baling dengan najis, kena baling dengan batu. Nabi okey je menghadapi semua itu dengan ketabahan hati. Jadi kita abaikan aja. Yang penting tanggungjawab kita, Naziah. Itulah cabaran namanya. Jadi kalau kita tengok seterusnya kan. Okey, Imam Syafi'i pernah berpesan. Kita nak cerita pasal tawaduk ni. Cerita pasal tawaduk. Orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukan dia. Orang yang paling tinggi kedudukannya nanti di sisi Allah, orang tak pernah tunjuk kedudukan dia. Yalah, macam contoh, dia ni seorang dekan, dia ni seorang menteri, dia ni seorang mufti contohnya. Bila dia pergi mana-mana, dia tak pernah tunjuk kedudukan dia tu. Dia rasa macam dia okey, orang biasa-biasa. Inilah orang yang kedudukannya tinggi di sisi Allah. Itu orang yang tawaduk. Kemudian orang yang paling mulia, orang yang tak pernah menampakkan kemuliaan dia. Di sisi Allah, orang yang paling mulia tu orang tak pernah tunjuk kemuliaan. Ini Syafi'i pesan kat kita. Contohnya kalau dia seorang mufti, katakan dia mufti ni mulia, Masya Allah. Sebab dia orang yang menjaga agama. Dia banyak menjaga maslahah masyarakatmu. Tapi dia seorang yang mulia, tapi dia tak pernah tunjukkan kedudukan dia sebagai seorang yang mulia. Inilah sebenarnya orang yang mulia. Sebab tu kita kena tawaduk. Kita jangan tunjuk-tunjuk sangat tentang apa yang kita ada. Kadang-kadang orang yang tak ada rasa macam mana? Rasa sedih sebab dia tak ada. Kita menunjukkan kelebihan kita tu, sebenarnya kalau kita lebih baik kita mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah 1000 kali, 2000 kali tu lebih baik daripada kita selfie tunjuk ke orang. Lepas tu kita tengok komen dapat sampai beratus-ratus ribu. Boleh juga sebenarnya sesekala kan, untuk kita tu tak ada masalah. Cuma jangan over sangat. Kita kena patut-patut lah patut-patut bersifat sederhana. Baik, saya nak tengok yang ketujuh, 7 dan 8, jiwa tenang versus jiwa kacau. Baik, saya nak cerita pasal 3 jiwa yang selalu disebut dalam buku Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Dia kata an-nafsul mutmainnah, nafsul lawamah dengan nafsul amarah. Jadi saya nak laju-laju sikit. Nafsul mutmainnah ni jiwa dia tenang.
Okey, contoh. Contoh kan pasal pemaaf. Pemaaf. Dia jiwa tenang, orang yang tenang bila dia memaafkan orang. Contoh pernah tak kita amalkan perkara ini? Contoh kejap saya nak share skrin lah pula. Okey, pergi dekat kejap present screen. Start broadcast kejap Dah lama dah nak tengok juga kan apa benda yang ada. Baik, kita tengok, kita pergi dekat sini. Kita dah nak sampai habis. Ini tentang nafsul mutmainnah, nafsul amarah, nafsul lawamah. Nafsul mutmainnah ni jiwa yang tenang Jadi kita kena kenal diri. Salah satu nak jadi tenang bersifat pemaaf. Cuba cek kat sini. Mana satu kita? Ada tak kita ni? 1, 2, 3, 4, 5. Lah tak apalah, benda kecil je ni. Semua orang buat silap kan. Anak kita kadang tersilap kan. Tak apalah, benda kecil je ni. Boleh je, tak ada masalah. Okey, kedua, aku maafkan semua kesalahanmu terhadapku kerana aku sedar aku juga ada salah denganmu. Ni kita minta maafkan orang Aku faham, tak apa, dia kata aku maafkan kau sebab aku pun tahu aku pun ada salah juga dengan kau. Yang ketiga, aku maafkan semua kesalahan kau walaupun sebenarnya payah untuk aku lupakan apa yang kau sering menyakitkan hatiku ini. Contoh kan. Tak apalah, let's go. Walaupun kita tak cakap dengan dia, kita pujuk hati tadi. Yang keempat, aku maafkanmu kerana aku tidak mahu ada urusan yang tidak selesai antara kau dan aku di pintu syurga. Maafkan je. Tak nak, aku tak mahu nanti bila aku nak masuk syurga disebabkan aku ada masalah dengan kau, maka aku tak boleh masuk syurga. Maafkan. Terpulanglah dekat dia nak maafkan kita ke tidak, tapi urusan kita dengan dia, kita dah pun selesai. Kita dah maafkan sebab kita boleh tidur dengan lena bila kita dah maafkan orang. Tak apalah, maafkan je lah supaya jiwa aku tenang. Ini paling akhir sekali lah. Macam saya kata tadi, pujuk jiwa kita. Yelah, kalau kita nak tenang hidup kita maafkan semua orang. Kita maafkan semua kesalahan mereka. Walaupun kesalahan yang dilakukan itu sangat menyakitkan hati kita. Tapi untuk ketenangan jiwa kita berusaha Ini apa yang disebutkan oleh riwayat Tirmizi. Dia kata ada 3 golongan yang aku berani bersumpah untuknya. Yang pertama, mana qasad sadaqatan min malin, takkan kurang harta disebabkan kita bagi sedekah ke orang. Yang kedua, Allah tidaklah menambah bagi seorang pemaaf melainkan kemuliaan. Yang tadi kan, Allah tak tambah melainkan mulia. Orang yang memberi maaf kepada orang, Allah akan naik darjat kemuliaan pada dia. Dan kemudian yang ketiga, tidaklah seorang tawaduk, tadi kita cakap kan, narsisistik dengan humble tadi tu, tidaklah seorang bertawaduk melainkan akan diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarlah dia rendah diri tapi Allah akan angkat darjat dia. Ni nafsul lawamah ni tengah-tengah kejap dia baik, kejap dia jahat. Ni biasa berlaku dalam hidup kita ni. Pagi kita baik, petang dah kita dah jahat balik. Yang paling teruk sekali nafsul amarah. Baik. Nafsul amarah ni jiwa yang teruk jiwa kacau. Jiwa yang dibelenggu oleh nafsu syaitan kan. Kita tengok jiwa kacau. Cuba test kat sini kan. Pemarahkah aku, pendengkikah aku, sombongkah aku? Ni marah, dengki, sombong antara nafsul amarah yang ada dalam diri kita yang sepatutnya kita buang. Contoh pemarahkah aku? Apakah reaksi anda apabila orang tengking anda dengan kuat sebab anda tak beri signal untuk ke kiri? Contohlah, kita bawa kereta, kita nak pergi kiri, kita lupa nak bagi kiri. Pula tu yang orang yang tengking kita tu naik motor, dia joret sekuat-kuat, kita pula boleh dengar. Pasang aircon pun kita boleh dengar. Okey, ada tingkap kita yang tak berapa rapat kan kita. Oh, bodohlah kau, celakalah kau, dia kata macam tu kan. Apa reaksi kita? Yang pertama, dalam hati kita cakap, sorry, lupa. Orang macam mana yang macam ni? Kan, jiwa tenang ke jiwa kacau? Yang seterusnya, kita cakap, apalah gila, itu pun nak marah. Kan? Yang ketiga, macam jalan ni dia yang punya. Kadang-kadang kita jawab macam tu kan. Kata, kurang hajar betul. Itu contoh. So, antara 3 atau 4 pilihan ni, manakah diri kita? So, kalau kita pilih 2, 3, 4, kita seorang yang pemarah. Kita akan menyalahkan orang lain. Padahal kita salah tu. Kita akan, kalau dalam istilah psikologi, kita kata dia seorang yang blamer. Blamer ni suka menyalahkan orang lain. So yang kedua, pendengkikah kita? Apakah reaksi anda apabila orang lain dipuji? Tengok reaksi satu. Apa istimewanya dia reaksi satu. Yang kedua, asyik-asyik dia. Aku bila pula? Yang ketiga, alhamdulillah saudara Islam saya hebat. Yang keempat, tak boleh jadi macam ni, aku nak juga. Yang keempat kan.
Yang kelima, apalah sangat istimewanya dia tu. Nantilah aku cerita kelemahan dia ke orang yang dia tu bukannya hebat sangat. Cuba pilih. Antara 5 ni, mana satu jiwa kita? Jiwa kita tenang yang mana? Yang ketiga tu jiwa kita tenang. Alhamdulillah, saudara Islam saya hebat. Yang lain tu kita tak boleh terima kenyataan orang lain itu lebih hebat dari kita. Yang paling teruk yang kat bawah tu lah. Dia memang dalam Al-Ghazali dia ada cakap tentang ciri-ciri orang yang pendengki ni. Dia jadi lama-lama kalau pendengki dia terjasus. Terjasus dia mencari-cari kelemahan orang itu untuk dikongsi pergi menutupi kelebihan yang dia ada. Orang dengki ni sebenarnya dia nak apa yang kelebihan orang itu ada, pergi dekat dia. So kita tengok jiwa kacau seterusnya sombong. Pernahkah anda terfikir begini? Dalam hati pun tak apa ni. Kalau ada, sombonglah kita. Pendapat aku selalu benar, dia tu tak apa-apa. Yang kedua, aku kalau buat benda ni mesti okey. Orang lain kalau buat tak apa-apa. Contoh kan, itu kalau ada dalam diri tu kita ciri-ciri orang yang sombong. Tapi kat tu kita kalau ada apa-apa kita Alhamdulillah. Yang paling teruk sekali yang ketiga tu, kau ada. Ni bahasa budak-budak sekarang lah, kau ada. Contoh. Dan teruk juga jiwa orang yang kacau yang seterusnya kalau kita tengok ni neurotik. Neurotik ni dia negatif sangat. Sikit-sikit nak bimbang, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak tertekan. Bila ada satu situasi normal, dia anggap sebagai situasi tu mengecewakan, mengancam. Dia akan mudah rasa tak ada mood, dia akan mengalami tekanan, dia mudah bimbang, mudah sedih. Orang neurotik ni bahaya. Dia kena orang neurotik ni kena tukar lah minda dia tadi tu kita pergi tadi, minda positif, minda negatif tu dia kena tukar. Jadi kat sini kita dah tengok banyak cara dah sebenarnya. Kita ni narcissistic ke, kita ni humble ke kan. Jiwa kita ni jiwa tenang ke, jiwa kita ni jiwa kacau ke. Saya rasa dah ada 8 tips tadi tu dah cukup untuk kita tahu. Jiwa kita macam mana, minda kita macam mana, fizikal kita. Okay, yang terakhir ni kita pun masa dah lebih masa sebenarnya, dah dekat habis masa, tapi tak apa saya shortkan saja yang ini. Okay, syukur versus keluhan. Tu tanyalah diri masing-masing, kita ni banyak bersyukur ke kita ni banyak mengeluh. So kalau kita banyak bersyukur, Alhamdulillah Allah akan tambah. Tapi kalau kita banyak mengeluh, ubah keluhan kita tu kita jadikan positif. Kita tukar keluhan kita kepada syukur. Kita tengok banyak fadilat kan. Ni surah An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Surah An-Nisa ni nak kata Allah tidak akan mengazab hamba yang bersyukur dan beriman. Jadi kalau kita bersyukur, Allah tak akan azab kita. Apa juga dugaan Allah bagi, Alhamdulillah. Kita pasti ada hikmah di sebaliknya. Kena yakin Allah sahaja yang maha adil. Allah sahaja penentu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita follow je apa yang Allah tentukan di samping usaha kita. So kita dah cerita pasal syukur tadi. Ini hadis riwayat Tirmizi. Dia kata ada 2 hal apabila dimiliki oleh seseorang, dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Yang pertama, dalam urusan agama, dari segi ilmu dan ibadah, dia melihat orang yang lebih tinggi lalu dia mencontohinya. Ni patut bagus. Dari segi ilmu ibadah kita tengok orang yang alim. Kita tengok orang-orang ulama di Malaysia, misal kata ulama dunia misal kata kan. Kita tengok banyaklah ulama-ulama yang dulu kan, Al-Ghazali, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyum. Kita tengok macam-macam lah lagi tokoh-tokoh ulama. Kita tengok pula yang sekarang ni kan. Banyak juga kat Malaysia kan, macam Ustaz Harundin almarhum. Kita tengok Ustaz Ismail Kamus pun almarhum. Ramai lagi lah kita tengok yang semasa pun banyak juga kan. Dr. Ustaz Don Daniel. Banyaklah kalau tak sebut semua kan tak tersebut pula, dan kecil hati pula kan. So kalau kita tengok mereka ni dari segi ilmu, kita sabar. Kita try nak tiru, kita try nak contohi mereka. Kalau mereka tinggi ilmu, kita try sabar, belajar, nak tingkatkan ilmu kita. Tapi dalam urusan dunia, bila dia melihat orang yang lebih bawah, dia bersyukur kepada Allah bahawa dia masih diberi kelebihan. Sebab tu dalam dunia ni, ini pun Al-Ghazali dalam Ihya dia disebut. Dalam hal dunia, kita jangan tengok orang yang lebih tinggi. Kita tengok orang lebih rendah. Kita terbalik. Dalam dunia kalau kita ada kereta Myvi contohlah kan, kita tengok yang orang yang ada BMW.
Salah. Itu kalau kita tengok macam tu, kita akan rasa dengki dekat dia, kita rasa tension, aku ni ada, bestnya lah kalau aku jadi dia. Salah tu cara kita fikir. Kalau kita tengok kita dah naik pakai Myvi, orang tu BMW, kita tengok orang yang naik bersikal dekat tepi Tuhan. Ataupun orang yang naik motosikal je, tengok masa hujan mereka basah. Alhamdulillah aku ada kereta, aku taklah kena basah, taklah kena panas. Itu macam tu sepatutnya. Kita ada rumah besar kan. Kita tengok orang yang ada rumah banglo, kita memang dengki dengan mereka ada rumah banglo. Kita akan rasa tak bahagia, apalah aku ni hebatnya seronoknya jadi dia. Kita tak tahu adakah orang yang ada rumah banglo tu dia bahagia. Kadang-kadang dia bahagia dari segi luaran sahaja. Dalaman dengan keluarga dia kita tak tahu masalah-masalah mereka. Kita tengok ramai orang yang biasa-biasa tapi hidup mereka lebih bahagia. Sebab itu kita tak boleh tengok orang yang lebih tinggi daripada kita dalam hal-hal dunia. Kita tengok orang yang insya-Allah kita pergilah rumah-rumah kan yang rumah dia buat daripada buluh, yang celah-celah tu boleh masuk nyamuk kan, yang boleh masuk binatang berbisa. Kita tengok rumah yang dah uzur. Kita Alhamdulillah, walaupun rumah kita kecil, tapi kita okey. Kita tengok lagi, ada lagi yang gelandangan yang tidur bawah jambatan. Sebab tu kita dalam urusan dunia, kita tengok orang lebih rendah supaya kita bersyukur. Alhamdulillah, ya Allah, aku ada rumah. Alhamdulillah, aku ada suami, aku ada isteri. Ya. Jadi dalam hal-hal dunia ni memang kita tengok orang, kita salah. Percaturan kita salah. Kita selalu sangat tengok orang yang lebih tinggi dari kita. Kita boleh tengok tapi jangan idolakan mereka. Kita boleh tengok tapi dari agama sebaliknya. Dalam hal ilmu, dalam hal ibadah tengok orang yang rajin. Ya Allah, Masya Allah. Kadang-kadang saya pun ada juga 2-3 orang kawan saya kan. Yang dia kata dia sentiasa sembahyang malam. Tak pernah miss sembahyang tahajud qiyamul lail. Masya Allah, rasa macam cemburunya. Kenapa mereka boleh buat macam tu? Kenapa aku tak boleh buat? Kita cuba sabar, kita cuba jihad, kita perlahan-perlahan kita perbaiki diri kita. Okay. Cuba tengok yang tadi. Kita kata syukur versus keluhan. Tengok ni, kita ada tak buat yang ni? Aduhai, penat je aku buat ni. Adalah, tak ada faedah langsung. Penat je aku dapat. Kadang-kadang kan macam tu. Kita ni macam-macam kerja kita buat, kita type, tiba-tiba kita tak save. Lepas tu blackout. Allah, sia-sia je aku buat hari ni. Kita cakap macam tu. Itu kita mengeluh. Tapi kita lupa sebenarnya itu adalah pelajaran yang terbaik untuk kita. Kita belajar dari kesilapan. Lepas tu bila kita pegang je komputer, kita terus ingat apa yang kita buat kita save. Apa yang kita buat kita save. Sebenarnya itulah iktibarnya. Kan setiap ya Allah jadikan itu ada hikmah dia. Okay, yang kedua je, pernah tak kita keluh? Malangnya lah nasib aku hari ni. Kenapalah semua yang aku buat tak kena. Kadang-kadang kan kita nak pergi kerja, tiba-tiba nak pergi kerja tayar pula pancit. Aduh, nak kena cari pula orang nak komen dah lah aku nak pergi mesyuarat ni. Contoh banyak semua tak kena. Waktu sampai dekat office pula, tiba-tiba nak buka laptop pula tak boleh. Rupanya plug dah terbakar. Contohlah kalau nak jadikan. Ada kan dalam hari-hari kita ada satu hari yang kadang-kadang kita tak okey. Tapi janganlah kata begitu kan. Itu keluhan. Kita tukar. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ni semua nak didik aku jadi sabar. Ni semua nak didik aku jadi lebih baik. Cuba kita tukar. Tak apa ya Allah, aku tempuh je. Tak apa. Cakap dengan diri. Sebab saya kata tadi kita puja hati kita. Dan kadang-kadang ada juga kan kita keluh. Kenapalah Allah uji aku bukan orang lain. Kan. Pas satu-satu Allah uji kita. Kadang-kadang. Contoh macam baru-baru ni kan anak saya dia nak buat Google Meet dengan cikgu dia. Tiba-tiba tak macam mana kan dia kaki dia terlanggar wire laptop dia tengah dicas. Jatuh laptop tu, pecah mukanya. Tu dia ceritalah kat saya masa tu saya dah pergi kerja. Dia cakaplah dalam phone kan. Kita rasa kecewa juga kan. Yelah laptop harga dia berapa kan? 1,800 dekat 2,000 macam tu. Dalam situasi begitu saya tak terus marah anak saya kata tak apa nanti balik nanti mama tengok. Pujuk hati, ya Allah tak apa ya Allah kau tarik nikmat itu, adalah tu kesilapan mana-mana yang aku buat yang kau nak tarik, tak apa ya Allah aku redha. Nanti ada rezeki lain insya-Allah. Pujuk hati ni kalau nak ikutkan hati marah siapalah, anak kita pun tak nak, takkanlah sengaja dia nak buat benda tu. Kan? Jadi kita kena redha. Ya kadang-kadang contoh orang yang sakit kanser. Kenapa aku yang kena uji? Kenapa tak dia? Jadi banyak kita keluhan kan. Yang keempat, kenapalah benda mudah macam ni pun aku tak boleh nak buat. Kan kadang-kadang banyak benda. Ya Allah, benda ni benda biasa je aku buat. Kenapa kali ni aku tak boleh buat? Situ mengeluh. So syukur versus mengeluh ni kita tukar. Jadi orang yang bersyukur. Cepat-cepat istighfar. Kalau kita dah buat banyak perkara-perkara contoh yang 4 ke atas ni, cepat-cepatlah kita istighfar. Kita mohon keampunan Allah. Ya.
Istighfar je. Kalau satu salah kita buat istighfar 1000 kali. Dua salah istighfar 2000 kali. Istighfar bukan senang ya. Kadang-kadang orang nak istighfar 1000 kali ni pun makan masa ya. Kadang-kadang. Tapi saya teruja, ada kawan saya juga. Dia cakap macam ni. Saya pun cuba juga ni. Saya nak kongsi cerita ni. Dia kata dalam hati dia, kalau boleh sentiasa ada Allah. Apa juga yang dia buat, sentiasa ada Allah. Saya kata, ya Allah, kadang-kadang aku banyaknya lupa. Masa aku kerja pun kadang-kadang bila sibuk kan, duk buat buku, katakan saya duk mengarang buku. Saya fokus apa yang saya nak karang, kadang saya terlupa tahu. Dalam setengah jam saya tak ingat pun Allah. Astagfirullah. Jadi saya minta ampun, sama-sama kita minta ampun. Dalam kehidupan kita selalu kita jarang sangat nak letak Allah dalam hati kita. Sama-sama kita cuba. Saya pun cakap ni sebab sekarang ni mikrofon ni dekat dengan telinga saya. Saya cakap kat diri saya juga sebenarnya sama-sama lah kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik. So saya punya ni dah habis dah. Conclusion saya, kita cuba kenal diri kita. Sebab siapa lagi nak kenal diri kita kalau kita tak kenal diri kita. Kalau Al-Ghazali dia banyak cerita pasal apa tujuan kita dilahirkan, ke mana kita akan dikembalikan. Ya, macam Dr. Faisal pun disebut kan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, dia akan kenal Tuhannya. Jadi semua ni tak ada orang lain yang boleh bantu kita kecuali kita. Kita sendiri yang kena kenal diri kita. Orang lain mungkin kenal kita tapi orang lain tak kenal diri kita sebenarnya. Tapi kitalah yang sebenarnya lebih kenal diri kita. Tapi dia akan jadi masalah kalau kita sendiri tak kenal diri kita. Masya Allah, kalau kita sendiri tak kenal diri kita, macam manalah orang lain nak kenal diri kita. Jadi saya rasa itu je perkongsian saya. Sebab masa kita pun dah 1 jam lebih dah ni. Dr. Faisal, ada apa-apa ke nak minta buka kepada soalan ke apa tu? Tadi apa yang tadi siapa? Sekejap kita tengok komen tadi. Kejap tadi rasa ada orang tanya. Share bab agama. Okay, boleh ajukan kat sini. Siapa? Sekejap. Tadi apa Naziriah? Ada soalan dia tadi. Mana tadi ya? Ya mudah-mudahan lah kalau kita dapat share yang apa yang saya kongsi tadi kan. Nanti Dr. Faisal dia buat rakaman tu. Boleh. Kita boleh share dengan kawan-kawan kita yang tak dapat bersama. Sebab saya kata tadi kan. Mungkin dia orang dalam perjalanan balik kampung. Ni pun dekat rumah saya ni, dekat luar ni hujan lebat ni. Kan? Banyak orang mungkin sedang berehat bersama keluarga. Ada soalan? Soalan, adakah semua narsis itu negatif? Adakah semua narsis itu negatif? Dalam Islam, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara pertengahan. Sesekala juga ada juga bestnya kalau kita share satu benda kan. Contoh hari tu saya share tentang hikmah sebalik COVID. Seronok juga kan kita tengok komen. Kita tengok komen tu ke apa, kita nak tengok apa komen orang. Adakah orang dapat manfaat daripada tulisan kita? Mungkin kita rasa okay, next time kita boleh perbaiki. Jangan over sangat tu je. Macam saya pun sekarang ni tengah share dengan sahabat-sahabat semua kan. Selfie ni. 1 jam selfie. Tapi kalau kita fikirkan itu untuk kebaikan, untuk dakwah, tak adalah masalah. Cuma jangan terlampau memuja diri sendiri. Orang yang suka puja diri sendiri kata, aku boleh je buat ni. Aku hebat. Kau ada? Kau mesti tak boleh. Contoh, orang yang terlalu kagum sampai dia lupa diri dia tu adalah hamba Allah. Dia lupa siapa yang lebih hebat? Khalik. Yang lebih hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menciptakan kita. Itu yang jadi orang kebanyakannya bila narsis ni, dia jadi egocentrik. Dia lebih, lepas tu dia lebih macam takabur, ujub. Itu kita takut tu narsisistik ni. Sentiasa kekal positif, apa perlu dibuat. Okey. Kita kena mujahadah, Naziah. Dia tak ada cara lain. Sebab nak jadi positif ni, dia tak boleh gifted. Dia bukan gifted je. Tiba-tiba je kita nak tukar minda kita. Tak, kita kena mujahadah. Kita kena latih. Macam kita kata tadi kan, kalau mengeluh tadi tu. Apalah aku buat ni semuanya tak jadi hari ni. Allah, habis 1 jam masa aku duk buat benda dia tak ada faedah. Tukar. Kita kena mujahadah, ya Allah. Ingat Allah terus. Ingat Allah. Ya Allah, tak apalah. Ya Allah, ni ujian ke aku ni. Nak tingkatkan kesabaran aku ni. Mungkin aku tak banyak sabar. Gitu. Sentiasa mujahadah. Sebab mujahadah ni bukan perkara yang mudah. Mujahadah ni kita berlawan dengan syaitan. Sebab syaitan dia suka kita lakukan kejahatan. Saya pun Naziah bukan senang. Ya.
Kita pun kena mujahadah selalu. Kadang-kadang macam mengeluh tu ada juga berlaku kat saya. Kita manusia biasa kan? Manusia biasa kan? Macam saya cerita pasal laptop anak saya tu tadi, masa jatuh pecah kan. Kita dah rasa juga, kenapa lah lalainya anakku kan. Tapi kita positifkan. Tak apalah, ini mungkin ada harta-harta aku yang tak bersih, Allah nak tarik. Jadi kita fikir macam tu lah. Sebab apa ya Allah bagi tu ujian kita, ujian kesabaran kita. Jadi dia tak ada cara lain, Nazia kena latih. Kalau ikut Al-Ghazali, kita kata bukan saja mujahadah tapi kena riadah. Riadah tu latihan bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Selalu kita tukar. Bila datang aja minda negatif, tukar positif. Datang aja negatif, tukar positif. Lama-lama dia akan jadi natural. Sebab Al-Ghazali kata akhlak yang baik ni kalau kita dah biasa buat lama-lama, mula kita nak bagi sedekah kan. Kita nak bagi sedekah, kita kena fikir dulu. Patutkah aku bagi tak? Aku bagi nanti kan dia disindiket pula kan. Jadi banyaklah kita fikir, akhirnya kita tak jadi bagi. So, kalau ikut Al-Ghazali, kalau nak buat baik ni, kita buat je. Buat. Kita latih. Lama-lama kita dah tak perlu fikir dah. Bila kita jumpa orang, automatically kita bagi. Contoh. Sofia tanya, bagaimana nak memiliki hati yang baik dan jernih? Sama je dengan jawapan Siti Nazia. Nak dapat hati yang baik dan hati yang jernih, memang kena sentiasa ingat Allah. Kalau kita letak Allah dalam hati kita, insya-Allah semua yang kita buat bukan berdasarkan kepada nafsu dan dorongan syaitan. Tapi macam mana nak sentiasa letak Allah dalam hati kita, dia mula dengan zikir. Ada masa lapang sambil memandu, ingat je la ilaha illallah, Allah ataupun ya Allah ataupun astagfirullah. Kita kena sentiasa. Saya pun dalam proses belajar sebenarnya. Kan senang nak buat benda ni. Saya pun sentiasa kalau nak tidur tu kita biasakan dengan ratib yang sesuai kita nak baca kan. Kita sampai sebelum tidur tu dah baca Fatihah, dah baca 3 kul, dah baca ayat kursi, baca 3 kul, semua dah. Lepas tu baca selawat, lepas tu sampai kadang tertidur dengan istighfar ataupun tertidur dengan selawat. Itu sahaja kaedah-kaedah yang boleh bersihkan hati kita. Kalau nak cerita pasal memiliki hati yang baik dan jernih ni ada banyak. Kalau ikut Imam Al-Ghazali dalam Riyadah An-Nafs, dia ada banyak, ada 13 penyakit hati yang kita boleh buang. Dia semua ada kaedah-kaedah. Itu kena slot lain, Sofia. Tapi kita mulakan dulu dengan masukkan Allah dalam hati dan jiwa kita. InsyaAllah jiwa kita akan mutmainnah. Okey, ada lagi ke soalan? Okey, Dr. Faisal, ada ke lagi apa-apa? Pertubuhan pendakwa Selangor mengucapkan banyak. Itu Dr. Faisal tulis saja atas penyampaian menarik pada pagi ini, rakan-rakan kita kuliah online ini. Latih diri, musyaqadah diri untuk positif. Ingat Allah, insya-Allah. Terima kasih Ustazah. Latih diri mujahadah, mujahadah ataupun riadah supaya kita sentiasa positif. Okey.